Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini adalah resensi buku saya yang pertama yang berjudul Miftahul Melayu atau Sejarah Islam Alam Melayu. Buku ini ditulis oleh Hasanuddin Yusof, Maktab Penyelidikan Tamadun Islam Nusantara, dan Tun Suzana Tun Osman, Pertubuhan Kesedaran Melayu dan Islam atau KEMUDI. Buku ini tebal ya, mengandungi sebanyak 398 muka surat. Jadi apa yang terkandung di dalam buku ini adalah mengenai sejarah bangsa Melayu. Bangsa Melayu sebenarnya adalah satu bangsa yang bertamadun. Jadi kita mempunyai sistem kerajaan kita sendiri, sistem perlembagaan beraja. Kemudian bangsa Melayu juga adalah bangsa pelayar. Jadi kalau zaman dahulu, masa kita sekolah dahulu, kita telah pun diwar-warkan oleh pemerintah ataupun oleh penjajah Inggeris mengatakan bangsa Melayu tidak bertamadun. Bangsa Melayu ni begini dan begini. Tapi sekarang apabila kajian telah dilakukan, jadi didapati bahawa bangsa Melayu ni adalah satu bangsa yang bertamadun, mereka adalah pelayar. Bila dikata pelayar, bangsa Melayu ini telah pun mengkaji ilmu astronomi ataupun kaji bintang. Jadi untuk mengembara dari satu tempat ke satu tempat, terutamanya apabila meredah lautan yang luas, mereka kena mengkaji bintang untuk menunjuk arah. Pada zaman dahulu tiada kompas. Jadi bangsa Melayu telah mempelajari ilmu kaji bintang itu dengan sedalam-dalamnya agar mereka tidak terkandas dalam perjalanan. Hal ini telah pun terbukti apabila DNA bangsa Melayu telah pun ditemui di pesisiran Laut Merah. Bermakna bangsa Melayu telah pun duduk di sana. Okay, ini adalah kerajaan Melayu yang telah ada pada zaman silam. Ni luas. Jadi keseluruhan Asia Tenggara semuanya diduduk oleh bangsa Melayu. Mereka juga telah pun meneroka ke Pulau Madagaskar dan juga ke China juga, dan Laut Merah jauh tu mereka mengembara. Untuk mengembara mereka juga kena bertukang, kena membuat kapal. Jadi bangsa Melayu juga amat mahir dalam ilmu pertukangan untuk membina kapal yang teguh, yang boleh menahan badai yang kuat, ombak dan badai yang kuat. Jadi bangsa Melayu memang mahir dalam selok-belok pertukangan. Ya, itu adalah bangsa Melayu. Dan yang paling penting, yang ketiga, bangsa Melayu adalah pedagang. Mereka mengembara berbulan-bulan lamanya. Kemudian tinggal lagi di tempat orang. Jadi bagaimana mereka nak meneruskan kehidupan di sana tanpa makanan, tanpa uang. Jadi mereka berdagang. Jadi itu adalah keunikan bangsa Melayu. Kemudian satu lagi yang paling penting, bangsa Melayu juga mereka ni mudah menerima ilmu. Pada zaman dahulu mereka menganut anamisma. Kemudian mereka telah pun pengaruh Hindu dan Buddha telah pun datang ke tanah Melayu. Jadi ramai yang menjadi menganut agama berkenaan. Hasilnya Candi Borobudur. Kemudian yang terdapat di Lenggung, ya, yang terdapat di Lenggung, ada satu kerajaan yang telah ada di sana tapi telah tertanam di bawah tanah. Kemudian bangsa Melayu juga hebat. Ya, kemudian setelah itu masuk kedatangan Islam. Bila Islam, bangsa Melayu telah mendalami ilmu-ilmu yang terdapat dalam ajaran Islam. Mereka telah menghayatinya. Jadi akhirnya bangsa Melayu ramai yang menjadi cendekiawan dalam bidang Islam. Jadi ada yang jadi pahlawan sufi. Contohnya Datuk Bahman, Datuk yang mana penjajah yang baru yang kononnya dah kata mati, kemudian hidup balik tu, Mak Kilau. Mak Kilau adalah pahlawan sufi yang ternama. Dia telah mendalami ilmu persilatan itu dengan baik sehingga tubuhnya tidak lut oleh senjata kecuali peluru emas.
Jadi tanpa ilmu, bagaimana Mat Kilau boleh dapat ilmu gaib yang begitu? Juga boleh menghilangkan diri. Banyak sejarah-sejarah beliau. Itu ilmu, itu bangsa yang sekarang lah. Tapi kalau zaman dulu, bangsa Melayu juga terkenal dalam bidang agama. Abdullah Fatani yang telah mengiringi Tunku Abdul Rahman ke London. Kenapa mereka tidak menaiki kapal terbang? Mengapa beliau telah memilih untuk menaiki kapal? Kerana sebenarnya di dalam kapal tersebut mereka berunding bagaimana untuk mencapai kemerdekaan tanpa menumpahkan darah rakyat jelata yang sudah sedia banyak, tanpa mengorbankan ribuan lagi nyawa. Jadi mereka cerdik, mereka pandai berunding. Jadi itulah sejarah bangsa Melayu. Apabila kita membaca buku ini, maka kita akan sayang dengan bangsa kita sendiri, bukan memperkotak-katikkan. Okey, itu adalah sedikit saja mengenainya. Jadi kalau anda ada masa lapang, boleh rujuk lagi, dalamnya ada banyak. Ini adalah orang kata gambaran mengenai Kesultanan Melayu Melaka. Ini gambaran mengenai Kesultanan Melayu Melaka. Daripada apa yang digambarkan dalam buku, mereka ilustrasikan. Okey, sekian.